Hi guys, welcome back my YouTube channel Chumin Yusof. Okay, hari ni kita nak cerita tentang pembunuhan sepasang kekasih yang diakibatkan oleh cemburu. So korang, let's go! Pada tahun 2016, negara Indonesia telah digemparkan dengan pembunuhan kejam sepasang kekasih di Cirebon. Cirebon? Macam itulah bunyi dia, okay? Si lelaki bernama Muhammad Rizki dan kita panggil dia Iki, dan pasangannya bernama Vina Dewi Arsita dan kita panggil pasangan dia ni dengan nama Vina. Pasangan ni sebaya berumur 16 tahun, kedua-duanya adalah 16 tahun. Hubungan Iki dengan Vina ni telah direstui oleh ibu bapa masing-masing. So ibu bapa diorang tahu diorang ni bercinta. Iki dan Vina ni pun telah merancang untuk berkahwin selepas diorang habis sekolah. Iki ni merupakan seorang budak lelaki yang sukakan dunia pemotoran. Iki juga suka menghabiskan masa lapang dia untuk melepak dengan kawan-kawan dia dekat luar. Setiap kali Iki ni keluar lepak, dia mesti akan bawa Vina sama-sama dengan dia. Dia tak pernah tinggalkan girlfriend dia. So dia akan keluar lepak tu, bawa girlfriend dia sekali lah. Tak ada keluar lepak seorang-seorang lah. Bilik Iki ni dah selalu sangat bawa Vina keluar sama-sama. So kawan-kawan motor Iki ni kenal lah Vina ni. Dan selalu dah nampak Vina ni seorang yang cantik, ramping, kurus, tinggi. Memang cantik orang dia. Adalah seorang mamat motor ni, nama dia Iji. Dia ni dah terjatuh suka kepada Vina ni. Menaruh harapan lah orang kata. Bahasa kasar dia macam nak sailang lah web member. Gitu kau. Tapi malangnya Vina ni dia tak suka langsung dengan Iji ni. Vina hanya sayang dan cinta kat Iki seorang saja. So sweet. Tapi Iji ni dia tak putus asa dan dia selalu sangat nak cuba-cuba rapat dengan Vina ni. Sebab Vina ni rasa meluat, rimas gila dengan Iji ni, dan Vina ni pernah ludah muka Iji sebab dia terlampau rimas dengan Iji. Disebabkan Iji ni dah pernah kena ludah dengan Vina, malulah member babe, perempuan ludah muka lelaki. Gila tak malu kau? Iji yang marah sangat tu, rupanya dia dah simpan dendam dengan Vina ni sebab dia malu sangat. Yelah, lelaki ni dia ada ego kan. Malam 27 Ogos 2016, Iki dan Vina beserta kawan-kawan dia yang lain telah bersiap-siap menaiki motor. Semasa mereka melalui kawasan sekolah, mereka telah dibaling batu oleh sekumpulan mamat motor yang lepak tepi jalan. Rupanya geng yang melepak tepi jalan tu rupanya itu geng Iji ya. Bila Iki, Vina dan kawan-kawan dia yang lain kena baling dengan batu, mereka terus bawa motor laju lari. Selang beberapa minit kemudian, Iki, Vina dan kawan-kawan yang lain tu lalu balik kawasan tadi tu. Diorang fikir geng Iji dah belah dari situ. Tapi rupanya geng Iji tu masih melepak lagi dekat tepi jalan tu. Tetapi Iki, Vina dan kawan-kawan yang lain terpaksa juga lalu kawasan tu. Mungkin tu je lah satu-satu jalan yang diorang boleh keluar, dah tak ada jalan lain dah. Tetapi kali ini geng Iji menjadi lebih agresif dengan mengejar Iki, Vina dan kawan-kawannya yang lain. Berlakulah aksi kejam mengejar antara Iki, Vina, Iji dan kawan-kawan motor dia yang lain. Sampailah motor yang dinaiki oleh Iki dan Vina itu berjaya dihimpit oleh geng-geng motor Iji. Dan bila dah diorang dah berjaya himpit tu, diorang tendang motor Iki sampai jatuh. Bila Iki dan Vina dah terjatuh daripada motor, kawan-kawan dia yang lain tu pula boleh pergi lari pula, tak selamatkan diorang berdua. Diorang terus larikan diri. Kenapalah korang tak tolong kawan korang tu? Aduh, hai korang tak itulah malam terakhir yang diorang akan jumpa Iki dan Vina ya guys. Okey, bila Iki dan Vina ni dah jatuh tersungkur, Iji dengan geng-geng dia ni tunggu apa lagi kau? Terus belasah je. Dia terus belasah, geng-geng Iji ni terus belasah Iki dengan Vina secara bertubi-tubi tanpa belas kasihan ya. Geng Iji ni juga memukul Iki dengan Vina ni guna buluh ya guys. Guna buluh, bukan guna tangan saja tapi guna senjata iaitu buluh. Kejam gila. Selepas mereka pukul Iki dan Vina ni sampai separuh mati, sampai diorang ni dah tak bermaya nak bergerak langsung, geng Iji dah bawa Iki dan Vina ni pergi satu kawasan yang senyap sunyi, yang tak ada orang lalu. Memang senyap sunyi kawasan tu, kira kawasan bahaya lah untuk diorang berdua ya. Dekat kawasan situlah Iki telah dipukul sekali lagi sampai dia meninggal dunia. Sama juga dengan Vina, tetapi Vina ni dia bernasib malang sikit lah sebab
Dia telah dirogol secara bergila-gila selepas dirogol. Geng EG ni dah pukul Vina secara bertubi-tubi sampai Vina ni pun meninggal dunia juga, sama dengan Iki. Kau ni betul-betul macam binatang je, pukul orang macam tak ada hati perasaan. Sampai mati orang tu kau kerjakan. Teruk betul kau ni. Selepas Iki dengan Vina ni dah meninggal dunia, geng EG ni dah bawa mayat diorang berdua ni balik semula dekat kawasan yang motor diorang jatuh tu, dan letak mayat diorang dekat situ. Konon-kononnya mereka nak buat macam Iki dengan Vina ni meninggal sebabkan jatuh motor accident, bukannya sebab dipukul. Mayat Iki dengan Vina ni telah dijumpai. Ada orang yang lalu kawasan tu naik motor dah jumpa mayat diorang pada tarikh 28 Ogos 2016, hari keesokannya tu. Susulan penemuan itu, pihak polis telah membuat pemeriksaan di kawasan tersebut. Berdasarkan situasi dan keadaan mayat kedua-dua mangsa, pihak polis serta keluarga Iki dan Vina ni memang beranggapan diorang berdua ni meninggal sebabkan kemalangan. Jadi Iki dengan Vina ni dikebumikan tanpa sebarang keraguan. Tetapi lepas pengebumian Iki dan Vina ni, kawan-kawan mereka dah pergi ke balai polis untuk buat laporan tentang apa yang terjadi pada malam tu. Selepas pihak polis mendapat laporan daripada kawan-kawan Iki dan Vina, pihak polis terus buat siasatan pergi cari geng-geng EG ni. Hasil daripada maklumat dan penyiasatan, seramai 8 orang suspek telah ditahan pada hari kelima daripada hari kejadian tersebut. Pada 3 September 2016, seminggu selepas kejadian, berlaku satu insiden yang agak menyeramkan telah berlaku. Salah seorang kawan Vina telah dirasuk oleh roh Vina menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada malam tu, apa sebenarnya yang terjadi pada Vina dan Iki. Pada 6 September 2016, tubuh Iki dan Vina telah digali semula untuk tujuan forensik. Menerusi laporan forensik, terdapat cairan sperma di bahagian kemaluan Vina. Badan Iki dan Vina juga terdapat beberapa lebam-lebam akibat dari kena pukulan yang dialami oleh mereka berdua. Keputusan pembicaraan kes. Pada bulan Mei 2017, 7 dari 8 suspek yang didapati bersalah melakukan pembunuhan terhadap Iki dan Vina telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Manakala seorang suspek di bawah umur dengan identiti yang dirahsiakan pula dipenjara selama 7 tahun. Sementara itu, baki lagi 3 orang suspek termasuk EG masih tidak dapat ditangkap sehingga ke hari ini. Okay, itu guys, cerita dia dah habis. Sampai situlah cerita dia. So, korang, walaupun cinta korang ditolak, korang janganlah dendam sampai nak bunuh orang tu. Tu sangat-sangat melampau ya, sangat-sangat tak baik. Dan untuk yang menolak cinta, korang janganlah sampai buat benda-benda yang menyakitkan hati orang tu. Okay, kita tolaklah secara berhemah, secara bersopan, walaupun kita tak suka orang tu. Okay, kita tolaklah cinta orang tu secara berhemah dan bersopan santun supaya tak jadi benda-benda yang di luar kawalan, di luar jangkaan kita. Okay, so korang dekat luar sana berhati-hati. Apa pun korang nak cakap dengan orang, sebelum cakap fikir dulu, jangan cakap baru fikir. Okay guys, so korang jangan lupa like, share and subscribe YouTube Cumin untuk dapat untuk kita teruskan lagi cerita-cerita yang lagi best selepas ni. So korang jangan lupa subscribe, support Cumin. Okay, thank you guys, kita jumpa lagi untuk next video. Bye.